Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini kita berada di dalam segmen ataupun dalam slot belajar berdalil. Dan hari ini kita mahu belajar tentang Al-Quran. Hujah pertama yang disepakati oleh semua para ulama. Ia adalah tunjang yang paling penting dalam agama kita. Oleh itu, memahami maksud Al-Quran akan menyebabkan kita faham bagaimana untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tak boleh kita kata, Al-Quran ini samalah macam bacaan buku-buku agama yang lain. Sama macam Taurat, sama macam Injil, sama macam Veda. Tak boleh. Sebab ia tak difahami seperti itu. Ada sudut pandang khusus kepada Al-Quran. Tapi kalau kita nak rujuk dalam istilah bahasa Arab semata-mata, maka perkataan Al-Quran tu ialah kata terbitan daripada ru'ut qara'a yang bermaksud membaca. Apabila menjadi kata terbitan atau istilahnya masdar, ia disebut sebagai Al-Quran, sebuah bahan bacaan. Daripada sudut bahasa Arab, ia tak berbeza banyak dengan bahan-bahan bacaan yang lain, tetapi daripada sudut istilah usul fiqh, ia mempunyai makna yang khusus dan terperinci, dan usul fiqh inilah yang kita akan gunakan untuk berhujah. Apabila kita faham maksud ini, maka kita akan tahu beza di antara Al-Quran dengan bahan bacaan yang lain. Para ulama usul mendefinisikan Al-Quran dengan huwa kalamullah al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lisanil arabi lil i'jazi bi aqsari suratin minhu al-maktubu fil masahif al-manqulu bit tawatturi al-muta'abbadu bi tilawati al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Ia adalah kata-kata Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lidah Arab bagi menunjukkan mukjizat sekalipun surah yang pendek daripadanya. Ia ditulis di dalam lembaran-lembaran kertas, disampaikan secara mutawatir, membacanya adalah satu ibadah, dimulakan dengan Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Inilah sifat khusus Al-Quran yang sepatutnya kita faham di dalam berhujah. Dan hari ini kita nak faham definisi ini sahaja. Lepas tu kita boleh tidur dengan tenang. Jom kita more deeper pada definisi ini. Yang pertama, Al-Quran ialah kata-kata Allah. Kita berpegang bahawa Al-Quran bukan kata-kata Nabi Muhammad. Yang direkodkan itu secara susunan dan makna adalah daripada Allah. Maka kita kena tahu bahawa Al-Quran adalah kata-kata yang paling mulia kepada umat Islam. Mungkin kepada orang bukan Islam, Al-Quran tak ada makna. Kerana penghormatan tinggi terhadap Al-Quran hanya datang daripada keimanan dan ketakwaan. Kalau tak ada iman, maka tiada keyakinan bahawa Al-Quran adalah kata-kata Allah. Pun begitu, seorang Muslim dan mukmin, tak kiralah daripada kumpulan dan fahaman mana pun, mestilah bersepakat untuk memuliakan kata-kata Allah ini. Dengan maksud, kata-kata Allah adalah yang paling tinggi untuk ditaati dan dituruti. Ia tak boleh diperlekehkan, ia tak boleh ditukar, ia tak boleh dikatakan sebagai tidak relevan dan ia tidak boleh dipertikaikan kerana ia adalah kata-kata Allah. Pun begitu, pentafsiran maksud yang mahu disampaikan sekiranya tak jelas, masih lagi boleh diperselisihi. Tapi kena ingatlah, yang diperselisihi itu adalah pada maksud yang tak jelas, bukan pada kata-kata Allah, lafaz yang direkodkan dalam Al-Quran. Ada isu di sini. Bagaimana pula dengan hadis kursi? Bukankah hadis kursi juga adalah kata-kata Allah? Benar. Hadis kursi juga adalah kata-kata Allah, tetapi dia tak setaraf dengan Al-Quran daripada sudut penghujahan dan juga aplikasi. Oleh itu, ada hadis kursi yang sahih, ada hadis kursi yang daif, ada hadis kursi yang palsu. Tetapi tidak ada ayat Al-Quran yang daif dan palsu. Tak ada. Demikian juga sifat hadis kursi ialah maksud hadis itu daripada Allah. Tetapi lafaz dan bentuk penyampaiannya adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tak boleh seorang Muslim solat dengan membaca hadis kursi. Ana inda dhanni abdi bi. Tak boleh, tak boleh. Mereka hanya boleh membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada banyak kata-kata Allah sebelum ini juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum ini. Ada Taurat, Injil, Zabur, bahkan pelbagai suhuf kepada para anbiya. Tetapi ia tidak dinamakan Al-Quran. Ia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sahaja yang disebut sebagai Al-Quran. Yang ketiga, di dalam bahasa Arab. Penting kita nak kena tahu yang ni.
Teks Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Yang bahasa Melayu yang kita nak baca tu, itu tidak boleh dianggap Al-Quran. Maka kita anggap ia adalah tafsir Al-Quran. Jadi, ia adalah tafsiran kepada Al-Quran yang tidak mewakili Al-Quran secara langsung. Tidak mewakili kata-kata Allah secara langsung. Tetapi ia mewakili kefahaman pentafsir itu. Oleh itu, kita dapati satu ayat Al-Quran tetapi diberikan tafsiran yang banyak. Apabila ada perbezaan-perbezaan itu, maka kita perlu kembali kepada teks asal. Kerana Al-Quran itu adalah teks asal di dalam bahasa Arab. Yang keempat, sebagai mukjizat sekalipun surah yang paling pendek. Bukti ia suatu mukjizat antaranya ialah ketinggiannya dalam balaghah sehingga kepada luar had kemampuan manusia daripada sudut bahasa Arab. Sehingga para pengkaji mengatakan ini mustahil kata-kata manusia. Kalau kata-kata manusia akan ditemui kesilapan-kesilapan di sana di sini. Tetapi Al-Quran kita tak jumpa kesilapan-kesilapan tu. Cuma ada sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Fadi, seorang Muslim yang mempertikaikan keaslian dan kemaksuman Al-Quran. Dia tulis buku bertajuk dalam mustih disebut Is the Quran Infallible? Ataupun dalam bahasa Arab disebut Hal Quranul Maksum? Adakah Al-Quran suci tanpa salah? Lalu dia keluarkan 243 kesalahan dalam Al-Quran. Menariknya, semua kesalahan yang dia sebutkan itu bukanlah kesalahan sebenar, tetapi ia adalah kerendahan ilmunya dalam memahami keluasan tata bahasa Arab. Para ulama telah menjawab dakwaan daripada buku beliau dengan cukup mudah sekali. Bahkan Dr. Salah Abdul Fattah, dia berpandangan ada kemungkinan nama Abdullah Al-Fadi ini hanyalah nama pinjaman belaka. Tak wujud manusia yang bernama Abdullah Al-Fadi. Bahkan dakwaan beliau ada kemungkinan buku itu ditulis oleh orang bukan Islam yang bekerja mengkaji Al-Quran dengan tujuan mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Wallahualam, kita tak tahu. Kesan akhirnya, mereka tetap tidak berjaya. Yang kelima, ditulis pada lembaran-lembaran kertas. Ya, Al-Quran telah ditulis sejak zaman Nabi lagi. Ia bukan baru dimulakan pada zaman Abu Bakar. Tak dimulakan pada zaman Osman, tak dimulakan pada zaman Umar. Tetapi para sahabat Nabi juga telah menulis dan merekodkan Al-Quran. Oleh itu kita kenal penulis-penulis Al-Quran, yang mana mereka ini memang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Pun begitu, bukan mereka sahaja yang menulis Al-Quran. Sahabat-sahabat lain pun yang pandai menulis Al-Quran juga. Tetapi Nabi SAW telah tugaskan secara khusus beberapa sahabatnya seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain sebagai penulis wahyu. Al-Quran ditulis dalam lembaran kertas, bukan sekadar daripada kulit-kulit kayu, tulang-tulang seperti dakwaan sebahagian orang. Ia memang mungkin ditulis di tempat-tempat berkenaan, tetapi bukan di situ saja, tetapi juga di lembaran-lembaran kertas. Ia ditulis pada kertas menggunakan dakwat. Apabila Rasulullah SAW wafat, wahyu terhenti, dan pada ketika itu sudah ada ramai sahabat Nabi yang telah menghafal Al-Quran dan menulis Al-Quran. Sebahagiannya menulis sebahagian saja. Manakala sebahagian para sahabat lagi dia tulis penuh. Bahkan mereka hafal penuh. Seperti susunan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW wafat dengan susunan dan bentuk yang penuh. Dan bentuk itulah kemudian yang pada zaman Abu Bakar ia diperhalusi. Dan kemudian diperbanyakkan bermula pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keenam, disampaikan secara mutawatir. Maksudnya, Al-Quran telah dihafal oleh ramai orang dan ditulis oleh ramai orang pada zaman Nabi. Kemudian disampaikan secara hafalan dan tulisan kepada ramai orang pada zaman sahabat. Kemudian disampaikan secara hafalan dan tulisan kepada ramai orang pada zaman tabi'in. Kemudian disampaikan secara hafalan dan tulisan kepada ramai orang pada zaman tabi'in dan seterusnya. Tanpa ada kesalahan, tanpa ada kesilapan sedikit pun. Semua mereka meriwayatkan perkara yang sama sehingga mustahil kita mengatakan mereka-mereka ini yang boleh dipercaya ini berkumpul untuk membuat pembohongan dan mereka-reka penulisan baru. Jika dinilai daripada sudut kesahihan, mutawatir berada pada tahap kesahihan yang paling tinggi. Bukan setakat info, tetapi kita percaya bahawa ia memang benar dan mustahil salah. Yang ketujuh, membacanya akan mendapat pahala. Membaca Al-Quran akan memperolehi pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Ini jelas daripada hadis-hadis yang popular, yang sahih, yang pernah kita dengar dan saya yakin anda juga pernah mendengar hadis berkenaan. Yang ke-8, bermula daripada Fatihah sehingga An-Nas. Permulaannya adalah surah Fatihah dan perakhirannya adalah surah An-Nas. Demikianlah definisi Al-Quran. Saya harap anda dapat faham definisi ini kerana insya-Allah minggu depan kita akan belajar
bagaimana Al-Quran ini menjadi mukjizat pada hal-hal lain. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jika anda rasa video-video ini bermanfaat, tekan butang share sehingga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.